أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu, walaupun dalam keadaan masih ada di kalangan kita yang sedang merayakan cuti tahun baru Cina ni, tuan-tuan. Kelebihan orang Melayu ni satu, dia tidak resis. Kalau orang kata kita resis, tak betul. Raya api apa pun Melayu yang akan lebih. Raya Cina, tuan-tuan tengok yang atas jalan, orang Cina ke orang Melayu yang ramai? Melayu. Tai Pusam, hak duduk pergi beli dekat Batu Cave tu, sama banyak Melayu dengan India. Saya mai daripada Kedah kemarin pun tengok atas jalan raya, subhanallah, Melayu saja. Jadi orang Melayu ni kelebihan dia suka meraihkan apa pun, dia meraihkan orang Melayu ni. Di malam ni walaupun dalam keadaan kita duduk cuti, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk mai malam ni, alhamdulillah. Yang kedua, malam ni tuan-tuan jangan duduk tengok saya pelik mengajak tak pakai kepiah. Saya tahu tuan-tuan nak kata yang tu ni, kod mana pula ustaz malam ni mengajak kepiah tak pakai. Kepiah saya jatuh dalam toilet tadi, maklum on the way mai tadi saya singgah berhenti toilet dekat stesen minyak, bangkit nak turun tu kita tinggi, pintu tu rendah, dia punya jamban, dia punya cangkung tu tempat tinggi, turun-turun sangkut frame pintu tu, jatuh atas lantai tu. Jadi saya tak pakai lah malam ni, nak pinjam kepiah budak-budak tu pun semua pakai kecil lah, kali jadi Yahudi duk pakai galuh atas kepala tu. Jadi saya minta izin lah malam ni mengajak tak pakai kepiah, dan tuan-tuan duk tuduh saya Wahabi pula apa kan. Saya nak mengajak ni pun rasa pelik. Jadi siapa yang duk mengata saya kot belakang, saya sumpah kena Covid, tuan-tuan lah. Jangan duk kata apa. Di malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan. Kitab 40 hadis jalan ke syurga. 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 43. Kitab tuan-tuan tinggal kat masjid. Jadi tuan-tuan tak tanda lah. Mau tuan-tuan tanda pun bulan ni tuan-tuan pegang kitab lain tak jumpa juga. Jadi malam ni saya nak tanya ni, tak ada kertas apa atas meja ni, berhenti ke, nak sambung ke, boleh berhenti pergi apa ni? Selalu ada berhenti azan kan. Jadi nak berhenti ke apa, kita nak berhenti kan, nak lajak sikit malam ni. Boleh kot saya minta izin lajak sikit 5-6 minit lepas masuk Aisyah no? Boleh
dalam masalah lah. Lagi kata saya langgar SOP pula. Saya main negeri orang ni, saya tak berani buat macam negeri saya. Kalau negeri saya ikut saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung hadis tu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Artinya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas salat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, jadikan sebagai wirid. Tuan-tuan nak baca panjang ke, tuan-tuan nak baca pendek ke, yang tu terpulang. Siapa yang baca setiap kali lepas sembahyang ayatul kursi, Nabi kata tiada yang dapat menghalangnya dari memasuki syurga. Orang ni Nabi kata tak ada apa benda dah. Tak ada apa benda dah yang boleh menghalang dia ni masuk syurga nanti, tuan-tuan. Kalau dia ni mati, kalau dia ni balik bertemu dengan Allah, tak ada siapa dah yang boleh menghalang dia masuk syurga kalau ia jadikan amalan. Illa an yamut, kecuali mati. Sebab tu jadikan ia sebagai amalan. Malam ni ambil satu amalan. Amalan kita ni apa? Tuan-tuan, kita ni mengaji ni satu bab, Pak Long. Duk main mengaji ni satu bab. Duk main mengaji ni satu bab. Tuan-tuan ada kuliah tiap-tiap malam, tengok poster dekat papan kenyataan tu, tiap-tiap malam ada ustaz. Muka ustaz penuh tu. Tu bukan muka wanted tu, tu muka kuliah, ustaz kuliah tu. Ada orang dia tak nak main masjid, dia main-main dia tengok muka penuh dekat luar, dia kata ni muka wanted ke? Tak, pengkuliah maghrib mak dia. Dia kata dia ingatkan muka wanted ke apa? Mengaji ni satu bab maklum. Bagus tak mengaji? Bagus. Tetapi ilmu kalau tak diamalkan berdosa. Ibadat kalau tanpa ilmu Allah Ta'ala tak terima. Yang tu kena pegang. Tuan-tuan ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan, berdosa tuan-tuan ni. Mengaji tapi tak amalkan, dosa. Ustaz, kami ni mengaji tak banyak, saya mengaji sikit. Ilmu ni maklum, nak tahu kata ilmu ni ada, boleh membezakan di antara dosa haram, halal, dosa, pahala, syurga, neraka. Tu dikatakan ilmu dah. Tu dikatakan ilmu dah. Kita ni hidup bukan kuih muda, tuan-tuan ni makin lama makin tua. Ilmu ni ada kalau tak beramal. Sampai bila tuan-tuan nak beramal ilmu ni? Sampai bila tuan-tuan nak beramal ilmu ni? Sebab tu kita mengaji ni kena beramal. Malam ni dapat satu ilmu. Apa dia maklum? Malam ni balik buat amalan maklum nak? Boleh maklum? Apa dia ustaz? Lepas tiap kali sembahyang, sama ada sunat ataupun yang telah wajib ni, paling kurang jadikan wirid kita adalah ayatul kursi. Orang yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas sembahyang, dia nanti di akhirat dapat memasuki syurga, kata Nabi, dalam keadaan tak ada siapa pun yang menghalang. Keterangan, melihat Al-Quran adalah ibadat. Al-Quran ni tengok pun dapat pahala. Kaabah tengok pun dapat pahala. Muka mak bapak tengok pun dapat pahala. Al-Quran ni tuan-tuan, sebab tu saya nak perbetul sikit lah. Tuan-tuan hafal Yasin bagus, dituntut hafal surah Yasin. Imam Nawawi kata 4 surah kena ada dalam dada paling kurang. Sebelum mati ikhtiarkan hafal 4 surah maklum. Yang pertama surah Yasin kata Imam Nawawi. Yang kedua surah Kahfi. Yang ketiga surah Sajadah. Yang keempat surah Al-Insan paling kurang. Al-Mul ustaz tambahlah, paling kurang. Paling lekeh orang Kedah kata tak, paling koman orang Kedah kata 4 surah ni kena dalam dada. Yasin, Kahfi, Sajadah,
Al-Insan 4 sebelum mati. Ni lirik lagu lebih banyak pada Quran duduk dalam dada mampu hebat dong. Imam mati nak jawab apa? Kita ni hafal surah Yasin, bagus tak bagus? Mai malam Jumaat kita buat baca Yasin, tiba-tiba AJK masjid ambil surah Yasin tu dah. Kita kata tak apa-apa, hafal dah. Saya nak abang ke tuan-tuan, ambil walaupun hafal, buka tengok. Sebab apa dia? Dapat pahala, bukan berat pun. Kita hafal ni untuk duduk dalam dada. Nak guna waktu tak ada surah Yasin. Kalau tak ada, baca macam biasa. Kalau orang bagi surah Yasin, ambil, buka, baca. Walaupun kita hafal. Sebab apa dia? Melihat Al-Quran tu satu pahala. Tuan-tuan tak mahu ke? Saya tengok banyak tuan-tuan. Kadang-kadang dia hafal. Tak apa. Tak apa, bagi. Siapa dengan kita ni? Kita mengaji ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak beli kitab. Orang masjid bagi. Tuan-tuan ambil buka dah. Baca kitab, baca hadis, tengok ayat Quran, dapat pahala. Ni kadang-kadang saya duk berbetul tu. Kitab tak cukup, cerita lain. Ada orang bila bagi kitab, tak apa, bagi lebar. Tak apa, bagi lebar. Sopa dengan sah depan kosong. Depan dia kosong. Sila, duk suruh orang lain pergi. Dia tak pergi. Cuba tuan-tuan, Allah Ta'ala buat sekali, siapa duduk sah pertama, semayang, setiap kali semayang 2,000 seorang. Penuh. Siapa baca Quran, tengok Quran, keluar daripada celah Quran tu duit 200. Mampu kita nak apa? Baguslah apa. Cuma bila nak baca Quran ada, surah Yasin ada, ambil, pegang, tengok. Sebab apa dia? Melihat Al-Quran satu pahala, satu ibadat. Membacanya ibadat. Baca tengok pun ibadat, baca pun ibadat, mengajarkannya ibadat. Lepas tu pergi ajak orang ibadat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di kalangan kamu man ta'allama al-Qur'an, yang pergi belajar Al-Quran wa 'allamah, dan dia reti, dia pergi ajak orang lain pula. Itulah manusia yang antara manusia terbaik, kata Nabi. Yang dia belajar dan dia mengajak dan memahaminya juga ibadat. Memahaminya juga ibadat. Sebab tu yang dikatakan tadabbur tu tuan-tuan. Ni 2 bulan lagi nak masuk bulan Ramadan dah lah. Ni dah masuk Rejab dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula baca dah, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca dah maklum, baru tahu kok ini masuk Rejab. Mujuk ustaz abang dah tahu. Masuk Rejab dah, lepas Rejab Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan. Maklum yang mana yang tak ganti lagi tahun lepas, ganti cepat maklum oi. Tapi mau saya tengok daripada depan ni, nampak ni semua jenis tak ada ganti pada ni. Jenis full belakang dah. Balik pesan di rumah yang duk tinggal tu. Ni hak suami tinggal tahun lepas, kalau dia ganti cepat, dia pun pirik juga tahun lepas. Nak masuk bulan Ramadan, kita namakan sebagai bulan mentadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur? Tuan-tuan, apa benda yang kita nak buat untuk kita menjadi golongan yang mentadabbur Al-Quran? Jawabnya tuan-tuan, yang pertama, tunaikan hak Al-Quran. Al-Quran ni ada hak, tuan-tuan kena faham. Ni Al-Quran yang Nabi tinggalkan kepada kita ni tuan-tuan, sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak yang kita kena tunai. Sebab tu ketika mana turunnya ayat inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Ketika turun ayat ni, saya tak ingat dah dalam surah apa, saya tak ingat dah ayat ni. Dalam kitab Zubdah menceritakan ketika mana ayat ni turun, Allah Ta'ala cerita inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Allah pernah menawarkan satu amanah
kepada langit, bumi, gunung ganang. Allah Ta'ala pernah tawarkan satu amanah. Kepada siapa yang Allah Ta'ala tawarkan amanah ni? Kepada langit. Kepada siapa yang Allah Ta'ala tawarkan amanah ni? Kepada bumi. Kepada siapa yang Allah Ta'ala tawarkan amanah ni? Kepada gunung ganang. Langit yang luas, bumi yang luas, gunung ganang yang besar menolak tawaran ni. Tak berani mereka nak menerima amanah, nak menggalaskan amanah ni. Mereka tak berani. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Yang berani menerima amanah ni adalah manusia, insan. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Yang manusia, yang insan ni, dua sifat negatif mereka. Yang pertama, zaluman, suka melakukan kezaliman. Yang kedua, jahula, bodoh. Dahlah zalim, bodoh pula. Ni di antara perangai tabiat buruk manusia ni. Zalim, bodoh. Dia tak apa nak faham. Dahlah zalim, bengong pula. Itu kesak lagi dah. Orang Kedah dia kena boh lagu tu baru dia sedap. Lalu ulama tafsir menafsirkan ayat tu, menghuraikan ayat tu. Apa dia yang amanah, yang hebat, yang langit tak mau terima, yang bumi tak berani nak tanggung, yang gunung ganang tolak? Amanah apa? Di antara 16 amanah, salah satunya adalah Al-Quran. Kita pergi terima, kena tunaikan amanah, kena tunaikan tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak apa dia tanggungjawab yang kita kena tunaikan kepada Al-Quran ni, tuan-tuan? Maklum tahu tak tanggungjawab tu apa dia, maklum? Yang pertama, Al-Quran ni tuan-tuan kena belajar. Tu yang dikatakan rubbama ay yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Lah, sekali balik pergi sana, Al-Quran laknat kita. Sebab apa dia? Baca tak tahu tajwid. Baca tak belajar. Yang dikatakan wajib al-ghunnah tu apa dia? Yang dikatakan idgham ma'al ghunnah tu apa dia? Yang dikatakan idgham bila ghunnah tu apa dia? Yang dikatakan izhar, ikhfa, iqla' tu mendatang apa? Kalau jumpa lam dengan ra, tanwin ataupun nun mati bertemu dengan lam dan ra, hak tu apa dia? Tanwin dua baris atas ke dua baris bawah ke dua baris depan ke? Ataupun nun mati bertemu dengan waw, tu apa dia? Ya waw mim nun, tu hukum apa? Baca Quran kena ikut tajwid, bukan ikut sedap. Banyak kita baca Quran ikut sedap. Awak yang panjang lah ni. Dia kata panjang tentu lagu bunyi sedap sikit, bukan boleh lagu tu. Baca kena ikut tajwid, bukan ikut sedap. Faham? Yang kedua, hak Al-Quran tu apa dia? Dah hang baca, dah hang belajar, hang kena baca. Dah baca hang kena faham. Dah faham hang kena hafal. Dah hafal hang kena beramal. Dah beramal, hak terakhir nombor 6, hang kena ajak orang cintakan Al-Quran. Kena ajak orang cintakan Al-Quran. Dan ingat senang ke tuan-tuan? Hidup berapa puluh tahun dah maklum Quran pun haram tak faham. Ini masalah. Duk baca li ila bi Quraisy, makna apa? Haram tak faham. Inna a'tainakal kautsar, haram tak faham. Kadang-kadang nama surah pun dia tak tahu. Antara baca surah Al-Kafirun tengok, dia kata tak apa. Hang tak apa Al-Kafirun, hang baca kuliah. Kuliah boleh dia tak? Yang tu tak apa lagi. Yang Fatihah pun tak tahu. Dia nak pergi angkat nikah, tu imam kata baca surah Fatihah, tengok dan dengar. Dia duduk pejam celik, dia kata tak apa tu imam. Tu imam kata tak apa, kalau tak apa Fatihah baca Alham. Dia kata Alham boleh. Celaru maklum. Tu pun lambat lepas nak menikah. Maklum. Mengaji maklum kita ni. Sebab tu tafsir ni kena belajar macam mana pun. Kena ada kuliah tafsir. Ustaz mengajak kuliah tafsir, tuan-tuan kena main dengar. Nak bagi faham.
Macam mana tuan-tuan nak faham Quran kalau tuan-tuan tak baca, tak belajar tafsir? Dia kata, tak apa Ustaz, saya beli Quran yang terjemahan. Tobat tak faham lah. Baca Quran terjemahan, tobat tak faham. Tuan-tuan orang awam beli tu, keluaran Jabatan Perdana Menteri tu, tafsir pimpinan Ar-Rahman tu. Tak, di rumah biar ada satu, buka, tak faham, tanya ustaz, telefon ustaz tanya. Kena maklum, sebab nak faham Al-Quran ni adalah hak yang kita kena tunaikan, kata ulama. Umur kita berapa dah tuan-tuan? Umur kita berapa dah ni? Saya 60 dah ustaz. Duk ingat-ingat saya tak lama mana mati. 60 tak apalah. Bak mati tu cerita lain. Bukan nanti tua, muda pun selerak banyak yang mati. Maklum umur 60 tahun maklum. Ada tak 40 surah dalam dada kalau mati hari ni? Ha? Umur 60 tahun, mati-mati malaikat tanya, ada tak 40 surah apa? Tak ada. Mampu tuan-tuan. Jangan duk seronok tukar tahun baru ya. Usia berkurang, umur dia bertambah, usia hidup makin berkurang. Kalau Allah Ta'ala bagi kat kita contoh hidup ni, Allah Ta'ala bagi kat kita 60 tahun. Tahun lepas umur kita 50. Maknanya usia hidup ada 10 tahun lagi. Tahun ni umur bertambah 51, usia hidup berkurang dah. Tinggal 9 tahun. Tu contoh, kalau tinggal 9 hari lagi mampu. Dia kata tak ada apa lagi ustaz. Duk tengok telinga pun elok tak jatuh lagi. Dia kata tanda tak ada. Tanda ingat tanda mati telinga jatuh tuan. RM2 bagi dia tengok tak jatuh gini. Tuan-tuan kalau telinga jatuh ni mati tuan-tuan. Hak geng-geng Sabah Sarawak nu mati belakang dah lah. Tapi tak ada, bukan tanda tu mati. Dia kata tak ada lagi tanda mati. Saya baru ni nak tidur malam, saya terbaca dalam satu penulisan daripada seorang ilmuwan Islam daripada Mesir, nama dia Syekh Muhammad Al-Ghazali. Baik, sebelum nak tidur saya baca sikit-sikit. Sebab tu di antara ubat tidur awal. Tengok handphone tak tidur dah, duk tengok macam-macam cerita nak bubar sana, nak bubar ni, kata lena dah tuan-tuan ni. Buka kitab baca-baca sikit boleh lena. Saya baca, saya tertarik dengan satu cerita. Dia cerita tentang tanda-tanda mati. Mati maklum, tanda-tanda mati. Dia kata di antara tanda-tanda mati ni, kita nak mati ni, kita nak tahu tanda tu macam mana maklum. Ada tak tanda mati ustaz? Ada. Tanda mati ni apa? Syekh Muhammad Al-Ghazali dia letak yang pertama. Tanda kata kita nak mati ni, bila mana kita hidup, tu tanda kita nak mati. Jangan duk tanya nak mati ni tanda apa? Hang hidup tu menandakan hang akan mati. Faham tuan-tuan? Buat tuan-tuan ni muka macam kena covid yang seorang-seorang ni. Faham tak maklum? Mati ni tuan-tuan, hidup tu tanda mati. Bila mana kita hidup, itulah tanda bahawa kita akan mati. Oh, lepas tu dia duk bagi dah, Allah Ta'ala duk bagi dah kat kita ni tarikh luput, dia duk hantar dah. Roti tuan-tuan kita makan ada tarikh luput, apa benda pun dia ada tarikh luput. Hatta kereta kita pun ada tarikh luput. Tuan-tuan beli kereta baru buat loan 9 tahun. Sebab tu bank ajak sampai 12, dia berkata kat 9 dah. 9 tu pun macam-macam perangai dah kereta hang tu. Elok-elok bayar bulan yang terakhir tu, pi bawa kereta pi bank nak bayar lah dah. Elok-elok bayar lah apa settle-settle, keluar bank start kereta tak hidup dah. Keluar bank kereta pun masuk workshop. Macam-macam maklum, steering ketak, berit 6 kali pam baru nak lekat. Signal pun menyala, tak menyala, tingkap zat-zat boleh turun tak boleh naik, kadang-kadang naik tak boleh turun. Sama dengan kita pun Allah Ta'ala bagi dah tanda-tanda awal. Tanda awal apa dia? Dulu mata terang lah tak terang, kena bospek baru terang. Allah Ta'ala nak habak apa dia? Pandangan ni Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, Allah Ta'ala nak habak bila hang tak pakai spek, hang tak nampak, bospek baru nampak.
Allah Ta'ala nak suruh korang dah pandangan hang terhadap dunia. Dia sekat dah pandangan dunia ni. Korang-korang kena tengok akhirat lebih sikit. Saya pun dia ada bagi tanda dah maklum boh. Orang kata awak yang ustaz pakai spek. Saya ni rabun lama dah, tapi dulu tak mau pakai sebab nampak tua. Tapi 3 kali dah duk tengok bini orang nampak macam bini kita. Itu bahaya lah. Bulan lepas saya pergi satu shopping mall di Kedah tu. Bini saya dia ajak sambut birthday dia apa, dia ajak pergi makan. Saya duk makan dekat kedai makan tu, dia kata dia nak pergi beli beg, tinggal saya dengan anak. Kita pun duk main handphone, tengok-tengok ada perempuan tu lalu, duk nampak macam bini kita. Saya pun nak angkat tangan panggil. Anak saya umur 5 tahun, dia duk heran, dia tanya Abi panggil siapa? Umi tu. Dia pun tengok, dia kata Umi baru ke? Ada Umi hang lah. Perempuan tu lalu dekat baru nampak bini orang maklum, kata kacau lah aku ni. Mangkit tu pergi buat spek tu, bahaya. Mau orang tak sakai tengah belakang sang tu, duk panggil bini orang. Telinga ni maklum, dulu orang cakap dengar elok, lah tak dengar. Lain orang cakap, lain kita jawab. Allah nak apa? Korang-korang lah duk dengar cerita bab dunia, dengar cerita bab akhirat bagi lebih. Lepas tu dia duk main putih kat atas kepala. Rambut dulu hitam lah putih, betul tak maklum? Kening dulu hitam lah putih, bulu hidung pun putih, misai putih, janggut putih. Dia nak suruh buat apa tak? Teringat 3 lay kain putih dia nak balut hang tu. Tak lama dah. Tapi peringatan tu kita tak ambil. Rambut putih, dia duk gaduh nak pergi warna hitam balik. Biarlah tuan-tuan dia putih, biar. Sebab tu bila kita tua, Allah Ta'ala letak tanda tua tu dekat muka, boleh tengok. Dia letak tanda tua rambut putih, dia bubuh rambut ni tang kepala. Maknanya apa dia? Mata tengok nampak. Allah Ta'ala boleh buat tak? Bila tua, rambut hitam yang putih pungkung, dia boleh buat? Boleh. Tapi dia tak buat. Kata aku ni makin tua dah. Kata nampak rambut berhitam, dia kata rambut mu hitam pungkung, aku putih, dia kata. Dia tak boh tang mungkuk, dia boh tang kepala, dia boh tang misai, dia boh tang janggut, dia boh tang kening, dia boh. Makin tua. Tapi tuan-tuan yang lain semua berubah. Yang tak berubah manusia ni tuan-tuan bila tukar tahun baru ni apa dia? Perangai dengan amalannya tak berubah. Yang ni leceh tuan-tuan. Rambut berubah daripada hitam kepada putih. Kulit berubah daripada cekang kepada kedut. Kesihatan berubah daripada sihat kepada sakit. Yang tak berubah adalah perangai dan amalan. Dulu tak mengaji, lah tak mengaji orang tu. Bila tak mengaji orang tegur, kalau dengar tak apa. Ni benda dah tak mengaji, buat silap orang tegur, marah. Baru ni saya letak tim media saya letak satu video dalam TikTok. Saya tegur sikit kepada pengusaha-pengusaha dobi layan diri dan pengguna-pengguna dobi layan diri ni. Saya tahu tuan-tuan pun di antara pengguna dobi layan diri, termasuk saya. Baru ni saya buatlah satu video, saya tegur. Kalau tuan-tuan ni pengusaha dobi layan diri, bagus saya nak abang. Tuan-tuan dengar. Kalau tuan-tuan ni tak bukan apa pengusaha dobi layan diri, saya nak tegur. Mungkin kawan-kawan tuan-tuan ni pengusaha dobi layan diri, saya nak tegur. Ataupun tuan-tuan ni pengguna. Kita ni duduk dalam negara berbilang bangsa. Yang tu kita kena akui, dan berbilang agama. Dikatakan dalam negara kita ni masyarakat majmuk. Di antara perkhidmatan yang digunakan oleh orang ramai ni, antaranya dobi layan diri. Orang Islam pun guna, orang bukan Islam pun guna dobi layan diri ni. Dan pengusaha-pengusaha ni ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Cuma bila kita, contoh saya ni pengusaha dobi layan diri, saya orang Islam. Dalam Islam ni kita terikat dengan ahkamut taharah, hukum-hukum yang berkaitan dengan suci ni.
orang bukan Islam, kita tak boleh kata apa kat mereka, sebab mereka tak kena mengena. Dia bukan ada cerita bab dia nak apa, orang kata bab hukum mensuci, dia bukan Islam, dia tak terlibat, kita tak boleh kata apa kat dia. Cuma kita bila terlibat, kita kena ambil perhatian. Tuan-tuan, saya bagi teguran, bukan nasihat, pandangan. Bila mesin basuh kita ni orang bukan Islam, dia main letak baju dia main letak pakaian dia, kita tak tahu pakaian dia tu terpalit dengan najis mughalladhah ataupun tidak, terpalit dengan najis mutawassithah ataupun tidak, terpalit dengan najis mukhaffafah ataupun tidak. Bagi mereka yang ni tak ada. Ya betul, itu agama mereka. Bila dia mai ambil baju dia basuh, tak apa, silakanlah basuh. Cuma saya kata, bila kita ni alert, tengok dia bila dia basuh, habis dia basuh tu, kalau boleh pihak dobi tu cuci sekali lalu mesin yang dia guna tu. Buat turun sabun, bubuk air, putar, bagi basuh bilik barang tu, keringkan. Saja orang Islam mai berguna pula mesin tu, tak ada apa dah. Bila saya tegur lagu tu, ada ustaz-ustaz ni marah, ada orang-orang ni marah. Tu yang kalau macam tu, kita duk pergi kedai makan, camca sudu kita duk guna tu, tak boleh guna lah. Nak jawab nampak nak bergaduh, tak jawab nampak lagu tak cerdik. Tuan-tuan pergi kedai makan, kita guna sudu tu setiap kali orang makan lepas lap kan lepas basuh. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi perbandingan kata baju yang mesin tu dengan sudu tu, kita pergi restoran maklum, tuan-tuan buat kedai makan, kau tuan-tuan ambil tisu lap lepas orang makan tu, ataupun lepas basuh. Itu saya kata kadang-kadang dia nak bagi perbandingan tu macam tak cerdik. Ni kita nak pergi basuh baju ni kita nak pakai ibadat. Sebab tu saya sangat mengesyorkan pihak masjid, yang mana masjid-masjid yang ada duit lebih, buat satu dobi layan diri khusus untuk anak-anak Korea tu mai basuh tahun ni. Yang dobi ni jaga betul-betul bab taharah ni. Tak boleh kita nak buat kita orang Islam buat satu mesin, buat satu kedai dobi, lepas tu buat satu mesin untuk orang bukan Islam. Jadi akan timbul pula yang ni resis, yang ni perkauman, yang payah. Jadi pengusaha ni dia kena alert. Waktu orang naik, buat sabun sikit, sekali putar. Sebab apa dia? Nak bagi. Dia dalam najis ni, bab-bab najis dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada najis yang dikatakan hukmiyah, ada najis ainiyah. Tu panjang, kalau nak hurai tu dia panjang. Sebab tu saya tengok, saya kata buat. Yang kedua saya tegur pengusaha dobi ni. Tuan-tuan duk basuh baju dekat dobi, kan dekat pintu mesin tu dia bubuh stiker tu. Makna kita boleh letak baju ni maklum, parah tu ya. Kita bubuk, dia akan turun ayak. Kadang-kadang sampai terlalu nak penjimatan, nak meniaga ni, ayak tu sepatutnya dia kena naik lah. Bila baju kita parah tu, dia masuklah ayak ni kurang-kurang setengah, ataupun bagi tenggelam baju kita ni, pakaian kita ni. Ni kadang-kadang suku ya. Suku tak apa, ada kedai tuan-tuan takat lembab ya. Tak boleh. Ni orang nak main suci, orang nak main basuh, pakaian tu orang nak guna dalam ibadat. Lepas tu saya tegur nombor 3. Malam ni pun saya nak tegur tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat, sama ada basuh di rumah ataupun basuh di dobi, ataupun pengusaha dobi yang bukan layan diri ni, apa dia meletup bah,
Mercun raya Cina ke apa? Kau waktu masuk dah. Oh, mercun raya Cina. Terlupa tak mana dah. Tuan-tuan basuh. Mai mengajak dekat Sungai Long, cuba mengajak di Palestin tu. Pumpang. Tu. Israel hendak. Ni saya nak tegur sikit. Nombor 3. Tuan-tuan duk basuh baju ni, terutamanya orang yang ada anak-anak kecil yang campur baju budak-budak dengan baju orang tua. Tuan-tuan, anak-anak kecil ni kadang-kadang dia terkencing dalam seluar, dia terberak dalam seluar. Tuan-tuan pergi ambil baju dia, main lungguk dengan baju kita, pergi basuh. Saya nak tanya, bercampur tak najis tu lepas tu? Tuan-tuan ada wah-wah tak nak pakai baju tu main buat ibadat? Sebab tu orang Kedah pesan, dia kata paling korang rendam dan bilas sekali lalu. Nak pergi guna dah bilas yang diri ni, ambil baju anak-anak ni letak dalam besen, masukkan air, bilas sekali lalu. Nu nak pergi bercampur dengan baju kita, bilas bagi siap. Pergi bercampur lah baju. Kita tegur ni atas dasar apa dia? Sayang. Nasihat ni atas dasar apa dia? Kasih dan sayang. Ada orang dia tak boleh terima. Lepas tu saya kata, kalau tak mengaji, lepas tu buat silap, orang tegur kita boleh perbaik, tak apa. Ni kadang-kadang orang kata ketegak ni tak tahu nak apa. Ni saya nak pesan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat, tak mau buat ikut suka. Saya terlepas dah. Saya bercakap sebab saya duk tengok benda ni depan mata. Dan saya cadanglah tuan-tuan, kalau masjid tuan-tuan berada duit, ada kemampuan. Tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan daripada sudut duit, kemampuan daripada sudut tenaga, tuan-tuan tolong lepaskan anak-anak Qaryah ni daripada benda-benda tu. Tuan-tuan carilah mana-mana premis, buatlah dobi layan diri khusus untuk tanggungjawab yang dikatakan fardu kifayah kita dengan masyarakat ni. Kalau ada kemampuan duit, kadang-kadang duit ada, tenaga pula tak ada, tak apalah. Kalau mampu, silakan. Masjid-masjid dia kena fikir itu dah, cukup-cukup dah dia fikir buat van jenazah tu, cukup dah. Van jenazah ni pinjam masjid lain pun tak bau ke hari-hari orang nak mati. Pergi buat benda-benda ni. Tapi masalah bila kita tegur, dia marah kita. Tak boleh kata macam tu Ustaz. Taklah kita cakap. Nak dengar tak mau dengar sudah. Allahu Akbar, sambung. Tahu mana tak tahu. Terkejut mercun tu. Saya bukan boleh dengar benda-benda gitu tuan-tuan. Saya ingat macam duduk di sebelah Israel, belah Palestin tu. Sambung keterangan. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan salat dan pohonlah munajat kepadanya. Dan jika kita inginkan Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Kata-kata ni cukup sedap. Ulama berkata, jika kita ni ingin berbicara dengan Allah, semayang, bermunajat kepada Allah. Tu cara kita berbicara dengan Allah. Dan jika kita nak Allah berbicara dengan kita, maka kita kena berbanyaklah membaca Al-Quran. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berbicara dengan Allah, tuan-tuan semayang, tuan-tuan bermunajat. Kalau tuan-tuan nak Allah berbicara dengan kita, maklum, kita kena banyakkan baca Al-Quran. Bila baca Quran, seolah-olah Allah sedang bercakap dengan kita. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkekalan hingga hari kiamat. Rahsia dan keajaibannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman apabila kitab ini terus-menerus dikaji dengan kajian-kajian ilmiah. Mana dia bukti dia Al-Quran ni mukjizat Ustaz? Kata ulama 3 benda. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita benda-benda terdahulu yang berlaku kepada umat-umat zaman Nabi-Nabi dahulu. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang kenyataan pada hari ini.
Apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan? Allah Ta'ala cerita dah dalam Al-Quran. Sikap manusia, fitnah yang akan berlaku. Tak ada cerita banyak lah tuan-tuan ni bulan Rejab, bulan Isra' Mi'raj. Apa yang Nabi tengok, yang Allah Ta'ala tunjuk dalam perjalanan Nabi tu, jadi ke tak hari ini ni? Nabi tengok dulu, jadi ke tak? 1000 tahun dulu Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi, lah jadi ke tak? Sebab tu apa yang Nabi tengok dalam perjalanan Isra' Mi'raj ni, Allah Ta'ala tunjuk, inilah penyakit-penyakit umat kamu wahai Muhammad, yang berlaku di zaman kamu ada dan selepas kamu tiada. Ni dia penyakit umat-umat kamu ni. Apa dia penyakit umat-umat kamu ni? Yang gila dan terhanyut dengan dunia. Jadi ke tak? Jadi ke tak? Jadi. Walaupun dunia tu umpama wanita tua yang berhias, hanyut. Hanyut. Yang kata wanita ni model tua pun kalau dia hias, hanyut. Baklong yang duk hanyut tak main masjid ni kena janda tua baklong. Dulu duk main masjid elok-elok ada janda tua buka kedai makan, hanyut. Tu yang kata perempuan ni tua-tua pun kalau kena gaya, orang kena kata karan samak lagi. Sebab tu maklum jangan duk kira tua tak apa tak. Maklum tak tutup aurat pun maklum tua tak ada siapa mau. Siapa tak tahu maklum. Maklum tahu mana siapa mau ke dah. Dia cucuh sungguh kan. Kita cucuh sama apa dia tahu. Tu kadang-kadang tu Melayu yang main tu. Melayu yang main tu kadang-kadang tu. Kat lepa Melayu kadang-kadang. Maklum tu yang kata perumpamaan wanita tua tu. Nabi berjalan lagi dalam Isra' Mi'raj. Nabi tengok pula yang berlaku ni apa dia? Mai satu kaum dihidangkan satu daging yang enak dengan satu daging yang busuk. Nabi tengok, dia nak pilih yang mana? Yang enak ataupun yang busuk? Tiba-tiba lelaki ni dia pergi ambil daging yang busuk, yang nanah, yang buruk, yang berulat, yang tu yang dia makan. Daging yang sedap dia tak makan. Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam, Jibril ni apa dia pula ni Jibril? Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, inilah perumpamaan umat kamu. Ada isteri yang halal untuk dia berseronok-seronok di rumah, tetapi dia tetap mencari wanita-wanita yang bukan mahram, yang haram untuk dia ni, dia berseronok-seronok dengan mereka. Jadi kedak lah ni tuan-tuan. Jadi kedak maklumlah ni. Kadang-kadang perempuan luar tu bukannya lawa tak mana, bini dia lawa, tapi iblis dia mai duk hias kot mata. Nampak perempuan tu lagi lawa daripada bini dia. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Nanti kan sambung. Sambung. Sambung boleh lama mana? 10 minit. 10 minit lagi. Dia masalah ni nak suruh berhenti awal, berhenti lambat tak ada masalah. Berhenti awal ni kadang stesen tak sampai. Tak apa, kita ambil 10 minit lagi tentang ada buat usaha lagu tu. Saya nak main mengajar ni tak padan tuan-tuan, mau takat 45 minit, 50 minit. Sebab saya duduk atas kereta pun 4 jam. Kan? Duduk atas kereta pun 4 jam, main bercakap 50 minit. Sebab tu saya khutbah ni saya jarang sangat-sangat ambil dah. Jarang, kadang-kadang ada yang kita ambil yang rasa padan patut kita ambil, yang kadang-kadang tak padan patut. Orang tanya pasal apa Ustaz? Damah di Kedah tu, rumah saya dah lah hujung dekat Perlis dah. Nak pi Sungai Petani, nak pi Nur Khutbah. Kata aku duduk tak kereta sejam setengah, aku main bercakap 15 minit, kebas pungkuk tak habis. Tu nak kena balik pula. Ni ambil 10 minit lagi tuan-tuan. Nabi tengok dalam malam tu maklum penyakit umat dia. Samalah dengan Al-Quran, dia cerita dah apa yang berlaku sekarang. Al-Quran dah cerita dah. Dan benda yang akan berlaku selepas ni, Al-Quran dah cerita dah. Itu bukti mu'jizatnya Al-Quran. Sebab tu jangan duk takat duk sambut nuzul Quran, tapi Quran pun tak tahu mana.
amat malang jika ada ibu bapa yang membiarkan anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak-anak mereka ke pusat-pusat tuition untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan jika anak mereka gagal dalam mata pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Persoalannya, berapa ramaikah ibu bapa yang menangis bila anaknya tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak sempurna pengetahuan fardu ainnya. Itu dia. Jadi tuan-tuan, nak hantar anak pergi kelas Iqra RM40 pun berkira, hantar anak pergi kelas matematik RM400 pun tak apa. Pergi hantar anak pergi sekolah agama, haram bayar pun tak. Pergi hantar Ma'had Tahfiz, haram tak bayar yuran. Lepas tu duk bayar sembang pandai. Ni saya nak abang kat tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya Pak Long, oi, nak bayar RM50-60 anak pergi mengaji Quran malam, tak bayar. Tuan-tuan nak tahu, saya ni pengalaman lah, ada sekolah, ada tadika apa, nak tahu waris tu kalau dia tak bayar yuran, nak tahu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kalau pergi ambil anak dekat kelas-kelas fardu ain ke tadika, nak tahu waris tu tak bayar yuran, tuan-tuan nak tahu macam mana? Hak jenis tunggu jauh, duk ujung, anak keluar duk cari, dia pun duk gamit kau jauh, tu tobat tak bayar yuran gitu. Dia tak berani pergi ambil depan pintu pagar, takut ustazah tegur. Saya buka Ma'had Tahfiz lagu tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang terpaksa main masjid-masjid jumpa tuan-tuan ni, minta tuan-tuan duk tampung. Sebab tu tuan-tuan ingat tak malu ke tuan-tuan? Tuan ingat tak malu ke tuan-tuan, tolonglah. Tapi nak buat macam mana? Saya buka Ma'had Tahfiz ni maklum, ni dah tahun ke-10 dah tahun ni. Tahun ke-10 dah buka ni. Dulu memang saya tak mau nak, malu tuan-tuan nak minta-minta derma ke orang nak suruh bantu sekolah. Orang pula dia macam-macam. Ada yang jenis bantu, ada dia main kata kita, ustaz dah tak mampu duk buka apa. Ada lagu tu. Saya ingat di antara sekolah tahfiz yang yuran paling murah ni, ada kot, ada lagi lah. Tapi di antara yang murah kami 200 sebulan. Ada 20 orang, kalau bayar semua dapat 4,000. Makan tengah hari dengan malam 9,000. Pagi, tengah hari, malam 9,000 makan. Tak masuk elektrik, tak masuk gaji, tak masuk yang tu. Tentu saja kena cari duit tambah 5,000. Orang kata yang ustaz buka pasal apa? Kalau tak buka tuan-tuan, macam mana? Kalau tak buka ni macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Dia kata, lah ni kita tengok sekolah tahfiz ni berceretek banyak lah. Tuan-tuan bayang, kalau sekolah agama, pondok, Ma'had Tahfiz banyak macam lah ni pun tak boleh nak baikkan lagi umat. Kalau korang macam mana? Ni tara Ma'had Tahfiz ada tanu, Ma'had Tahfiz ada tani, sekolah agama ada tantu, sekolah agama tani, pondok pengajian agama tantu, pondok pengajian agama tani. Tu pun umat kita jadi macam ni. Kalau tak ada, tuan-tuan bayang macam mana? Dia main hantar anak. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan kelaku ni. Ustaz ni anak saya, ustaz mengajar lah, kita pun mengajar. Ni bayar yuran lah, Pak Long lah 200 sebulan, tolonglah. Yang lebih-lebih tu saya cari duit tampung, tak apa. Yang ni tolonglah. Okey ustaz, tak apa. Anak dia main-main mengaji 3 tahun, 2 tahun. Anak dia ni pula cerdik, menghafal Quran laju. Boleh jadi imam terawih apa elok. Budak ni kepala otak clear. Tiba-tiba pak dia main ni, ustaz saya nak minta izin kat ustaz nak buat keluar anak. Bang, saya dah tak mampu dah nak bayar yuran ustaz. Lepas PKP ni tuan-tuan, selerak macam tu. Dulu saya buka kedai runcit ustaz, PKP, batu buka, lepas tu PKP pula, lepas tu darurat, lepas tu lockdown, mula lagi lock, lepas tu down, lagi lock, lepas tu down. Sekarang kedai saya pun saya tak boleh buka dah ustaz. Saya pun nak minta maaf dah ustaz, bukan saya tak mau teruskan anak saya. Bis saya tak mampu dah nak bayar yuran. Kalau tuan-tuan duduk tempat saya, tuan-tuan nak rasa macam mana tuan-tuan? Budak ni hafal Quran dah 20 juzuk, budak ni hafal Quran 18 juzuk. Tuan-tuan redakah kita nak bagi budak ni keluar daripada Ma'had Tahfiz, pergi mengaji sekolah agama biasa, Al-Quran dia lupa? Tuan-tuan,
tu ada yang lain pula, macam-macam lah, saya tak mau cerita. Kalau ikut tak apa hang keluar. Kalau ikut kita nak bisnes, kalau ikut kita nak fikir dunia, nak ikut senang, tak apa, nak hang tak boleh pergi keluar lah. Aku bila-bila masa boleh ambil budak lain tampung. Tapi fikir tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Budak duk tengah hafal Quran. Tu yang duk mai tuan-tuan tolong Ustaz, Mak Long tolong Ustaz, Pak Long tolong Ustaz. Sebab tu ni tambah tahun ni nak naik yang nu semua naik. Kita nak naik yuran RM50 pun 16 kali fikir. 200 pun tak bayar, tambah naik 250. Selera. Lepas tu nak fikir pula berapa orang pula nak keluar. Keluar tak ada masalah, tapi yang kita fikir tu tak mana maklum budak duk tengah hafal Quran ni tu. Tuan-tuan, ni tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Tu pengarang kita kata umat Islam mestilah berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Alangkah bahagianya jika kita dapat mengkhatamkan Al-Quran beserta tafsirannya, kerana dengan kefahaman barulah bacaan itu lebih terkesan bagi diri kita dan menyentuh perasaan kita. Paling terbaiklah tuan-tuan, azamlah sekali bahawa kita ni sebelum mati nak khatam Al-Quran sekali baca, kalau boleh dengan tafsiran, nak faham apa yang Allah Ta'ala sebut. Maklum sedih, sedih tengoklah ni. Apabila kita melalui ayat rahmat, kita mohon rahmat daripada Allah, dan apabila kita melalui ayat azab, kita mohon perlindungan Allah. Itu kalau faham lah. Mau tak faham, ayat rahmat pun tak ada apa, ayat azab pun tak ada apa. Apabila kita melalui ayat tentang syurga, kita berdoa agar dapat menjadi penghuni syurga, dan apabila kita berjumpa ayat tentang penghuni neraka, kita berdoa agar selamat daripada api neraka. Dan apabila kita berjumpa dengan ayat perintah untuk bertasbih, maka kita segera bertasbih. Begitulah seterusnya kita merespon dan berinteraksi dengan ayat yang dibaca. Yang tu nak dapat macam mana Ustaz? Kena faham. Mau tak faham, tobat tak dapat. Tu tuan-tuan pergi Mekah tengok tu imam tu bila duk baca ayat Quran, dia duk teriak tu sebab apa? Sebab faham. Kita hadut belakang yang tak teriak tu sebab apa? Sebab tak faham. Cerita tentang Firaun pun dia boleh teriak. Sebab tu tuan-tuan hang kena tegas, marah. Dia cerita tentang ayat Firaun, dia teriak. Dia cerita tentang azab neraka, dia teriak. Cerita apa dia tuan-tuan? Cerita pasal tentang Firaun teriak, tak kena. Cerita bab azab neraka teriak, tak boleh kena. Serupa tuan-tuan main dengar khutbah. Saya nak cerita satu hari Nabi SAW. Ini saya nak menutup lah. Saya nak bagi tuan-tuan fikir, betul tuan-tuan tengok diri tuan-tuan duduk dalam golongan tu ataupun tidak. Satu hari Nabi SAW, ada seorang dia mai berjumpa dengan Nabi. Dia mai berjumpa dengan Nabi, dia mai cerita masalah dekat Nabi. Ya Rasulullah, 5 minit lagi boleh no? Sikit. Semalam aku ni dengar Sayyidina Abu Bakar cerita tentang neraka. Sahabat tu dia mai tanya, dia mai cerita dekat Nabi. Bila aku dengar Sayyidina Abu Bakar cerita bab syurga, cerita bab neraka, air mata aku tak boleh keluar, hati aku tak jadi takut. Sebab apa? Sahabat ni bila dia jadi macam tu, dia dengar Abu Bakar duk cerita bab neraka, azab neraka, air mata dia tak boleh keluar, hati dia tak jadi takut. Lepas tu dia mai jumpa dengan Nabi, dia cerita dekat Nabi, dia nak tanya Nabi, sebab apa? Apa masalah sebenarnya? Oi tuan-tuan, tuan-tuan duk dengar khatib duk baca khutbah hari Jumaat, cerita bab neraka, tutuh lena rupa tu ya. Salah. Khatib duk cerita bab neraka ni, kang ni. Dia tuan-tuan. Serupa khatib duduk cerita bab syurga. Problem tu. Sebenarnya problem. Sahabat tu dia main jumpa Nabi, Nabi senyum. Nabi jawab.
Nabi kata soalan hang dekat aku, bila hang dengar cerita tentang neraka, air mata hang tak boleh keluar, hati hang tak boleh takut. Jawapannya apa dia? Sebab hati hang dah keras. Nabi kata. Tak habis cakap tu, Nabi sambung. Sebab apa bila dengar bab neraka air mata tak boleh jatuh, tuan-tuan? Sebab apa dengar bab neraka hati tak boleh takut, tuan-tuan? Nabi jawab, sebab hati hang dah keras. Sebab apa hati hang jadi keras? Nabi kata, sebab hang ni dosa banyak, kasratuz dzunub, dosa banyak. Sebab apa yang hang ni dosa banyak? Sebab hang tak ingat kepada mati. Sebab apa yang hang tak ingat kepada mati? Sebab hang ni panjang angan-angan. Sebab apa yang hang ni panjang angan-angan? Sebab hang cinta kepada dunia. Bila hang cinta kepada dunia, ia menjadi kepala kepada segala kejahatan. Oh, Nabi jawab lagu tu ya. Saya ulang balik mana lah. Tuan-tuan ada tak jadi macam sahabat tu? Bila dengar cerita bab neraka tak rasa takut. Dengar cerita bab neraka tak rasa bimbang. Dengar cerita bab azab neraka, air mata tak boleh jatuh. Ada tak dalam diri kita? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab dalam diri. Jangan duk jawab kuat. Jawab dalam diri. Esok minta khatib cerita bab neraka. Tuan-tuan duk dengar ni yang kata seringan-ringan azab neraka, 2 puntung api neraka pijak menggelegak otak. Tu paling kurang. Tu paling kurang. Tuan-tuan duk sembang Allah, api neraka. Tuan-tuan berani ke? Berani apa? Nak suruh pergi cucuk apa pun takut jarum nak mampus. Mula nak sembang ni, aku nak jadi tentera Imam Mahdi. Ini dalam sosial media. Nak jadi tentera Imam Mahdi apa? Imam kampung hang bukan tak kenal, tambah nak cerita Imam Mahdi. Aduh sembang nak jadi tentera Imam Mahdi. Tanam azam tak salah, yang tak syok tu duk pergi buat video. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya dah bersedia nak jadi tentera Imam Mahdi, nak membawa panji-panji Mahdi. Tuan-tuan panggil dia, suruh dia pilih nak dekat kubur 2 malam. Hang berani ke tak? Duk sembang. Saya hari tu tuan-tuan ada satu budak telefon saya. Ustaz, ya. Ustaz Usam kan? Ya. Saya daripada Penang Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala bagi rezeki pada Ustaz. Saya apa heran, ni masa PKP itu rezeki apa pula ni? Ustaz, saya lah ni duduk bersama dengan Imam Mahdi. Terkejut saya. Dan Imam Mahdi nak berjumpa dengan Ustaz. Saya duduk tengah cakap telefon, saya kata, aku pening kah dia ni mabuk ni? Saya kata macam mana tak apa jelas. Saya sedang duduk dengan Imam Mahdi. Betul? Imam Mahdi nak berjumpa dengan Ustaz. Saya ni sangka baik, saya kata Imam Mahdi tu Imam Masjid Una tu. Dia kata Ustaz, Imam Mahdi. Saya kata tak apa. Khain salam banyak-banyak dekat dia. La tak boleh pergi mana lockdown, saya kata. La tak boleh pergi mana lockdown. Dia pun tak. Dia tunjuk ke mak budak mana, budak wayang putih mana dia pergi ambil tau. Dia kata Imam Mahdi. Ni cerita betul, saya pun dia heran kat saya seorang, 2-3 orang ustaz kena. Ni pun celaru tuan-tuan. Ni pun celaru ni. Dia mengaji terlebih, dia syok juga. Oh, nak kita Allahu Akbar. Saya tentera Imam Mahdi. Allahu Akbar. Mayang berharam dak nak tentera celah mana. Mengaji tengok bagi habis sikit lagi tuan-tuan. Maklum, ulang balik maklum lah. Dengar cerita bab neraka, ada rasa takut tak? Tak ada problem. Sebab apa tak takut? Hati keras. Sebab apa hati keras? Dosa banyak.
Sebab apa dosa banyak? Tak ingat mati. Sebab apa tak ingat mati? Angan-angan panjang, tulul amal. Sebab apa angan-angan panjang? Cinta kat dunia berlebihan. Bila hang cinta kepada dunia berlebihan, ia menjadi kepala kepada ra'si kulli khati'ah, kepala kepada segala kejahatan. Doa saya dan kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada menjadi golongan tersebut. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dengan zikir dan amalan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ni tergolong dalam golongan ahli-ahli Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dengan Al-Quran pada setiap hari. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita berdamping dengan Al-Quran di hidup di dunia dan menjadi kesenangan hidup di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi ahli Al-Quran dan akhirnya menjadikan suatu ruang di dalam syurga itu untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Insya-Allah banyak umur bulan depan kita akan baca pula tentang memelihara anak yatim. Dan seperti biasa, tuan-tuan lepas sembahyang tuan-tuan boleh tengok di luar sana produk Top Koko. Tuan-tuan boleh dapat sekilo 19, setengah kilo RM10 dan secik RM20, dan juga tabung untuk dana pendidikan Mahat Hafiz Ar-Riyadah dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.